لا شريك له إلها واحدا وحدا شهيدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita melalui berkenaan dengan sebab-sebab bagi seseorang itu untuk disunatkan untuk melakukan sujud sahwi, di mana pengarang mengatakan dia ada 4 sebab. Yang pertama, meninggalkan sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja sunat ab'ad ataupun sebahagian daripada sunat ab'ad. Yang kedua, melakukan perbuatan yang di mana jika dilakukan dengan sengaja maka batal solatnya, tetapi jika tidak sengaja maka tidak batal solatnya, seperti menambah rakaat dan sebagainya. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya, seperti membaca Al-Fatihah ketika sedang rukuk atau membaca tahiyat ketika sedang berdiri. Yang keempat, melakukan satu rukun fi'li dalam keadaan ragu-ragu sama ada itu adalah asli ataupun tambahan. Maka ini semua adalah secara ringkasnya berkenaan dengan sebab-sebab yang disunatkan bagi seseorang itu untuk melakukan sujud sahwi. Baik, berkenaan dengan sebab-sebab ini, ada beberapa masalah yang perlu untuk kita ambil tahu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan sujud sahwi. Yang pertama, jika mana seorang imam ataupun orang yang semayang bersendirian meninggalkan membaca tahiyat awal, dan kita tahu, kita sedia maklum bahawa ia merupakan sebahagian daripada sunat ab'ad. Meninggalkan tahiyat awal itu dan bangun kepada rakaat yang ketiga, maka jika mana ia sudah lebih daripada paras rukuk, di mana berdirinya itu belum sampai kepada had di mana sah bagi dia untuk membaca surah Al-Fatihah, maka dia boleh untuk sujud kembali, untuk duduk kembali. Baik, ini bagi siapa? Bagi imam dan juga orang yang sembahyang sendirian. Dia dah bangun daripada rakaat kedua, pergi rakaat ketiga, dia tinggalkan melakukan tahiyat awal, terus berdiri. Jadi kalau dia sudah berdiri tu, bermakna belum sampai kepada had sah baca Al-Fatihah, bermakna tulang belakang ni belum straight, belum tegak lagi, maka dia boleh kembali untuk melakukan tahiyat awal tersebut. Dan dia disunatkan untuk melakukan sujud sahwi jika mana sudah lebih daripada paras rukuk. Tetapi jika mana ia sudah berdiri tegak, maka dia tidak boleh patah balik untuk melakukan tahiyat awal. Jika dia melakukan juga, dia turun juga, dia duduk juga melakukan tahiyat awal, maka batal semayangnya jika dilakukan dengan sengaja. Adapun jika mana dia tidak tahu ataupun dia lupa, maka semayangnya tidak batal, tetapi tetap disunatkan untuk dia melakukan sujud sahwi.
Ini bagi siapa? Bagi imam dan juga bagi orang yang sembahyang sendiri. Adapun bagi makmum, maka ia dilihat sama ada dia meninggalkan tahiyat awal itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Contohlah, imam tu duduk tahiyat awal. Makmum ni memang dia tak pernah ngam dengan si imam ni. Jadi apa si imam buat ni makmum tak suka. Jadi makmum ni sengaja bangun daripada sujud rakaat kedua pergi pada rakaat ketiga meninggalkan tahiyat awal. Maka dilihat. Jika dia bangun itu tidak sengaja, tiba-tiba terlajak dah, lupa dan sebagainya, maka bila dia berdiri tu, contohlah umpamanya dia tutup mata. Bila dia buka mata nampak semua orang tengah tahiyat awal. Maka makmum ketika itu wajib duduk ikut imam. Makmum ketika itu wajib duduk ikut imam. Ini kalau dia tidak sengaja. Adapun kalau dia tidak sengaja, kalau dia sengaja. Tadi tak sengaja. Adapun kalau dia sengaja bangun ni tinggalkan tahiyat awal bersama imam, maka hukumnya hanya sunat saja untuk dia duduk bersama dengan imam. Untuk dia duduk kembali tahiyat awal bersama dengan imam. Ini kalau berkenaan dengan si makmum. Makmum. Saya ulang sekali lagi, makmum ia lihat kepada dua keadaan. Keadaan di mana makmum tu tak sengaja bangun pergi rakaat 3 meninggalkan tahiyat awal. Keadaan yang kedua, makmum sengaja tinggalkan tahiyat awal. Baik, jika mana dia tidak sengaja, makmum wajib patah balik duduk tahiyat awal dengan imam. Walaupun dah berdiri tegak. Jika mana dia sengaja, makmum tak wajib, cuma sunat saja duduk balik tahiyat awal dengan imam. Baik, ini keadaan bagi si makmum. Berkenaan dengan makmum sekali lagi, kalau si makmum melihat imam ni apabila bangun daripada sudah hampir atau sudah diri tegak, tiba-tiba si imam ni dia duduk kembali untuk melakukan tahiyat awal, maka makmum tak boleh ikut perbuatan si imam. Sekarang ni saya ulang sekali lagi, si imam ni dah bangun, dah berdiri tegak dah. Tiba-tiba si makmum nampak imam duduk balik baca tahiyat awal. Maka makmum macam mana? Makmum stay kat rakaat ketiga, jangan pergi ikut imam. Kerana makmum tak tahu sama ada imam ni dia duduk balik kerana dia tak tahu ataupun dia sengaja duduk balik. Kerana kalau dia sengaja duduk balik, sembahyang si imam tu batal. Tapi kalau imam tak tahu, sembahyang si imam tak batal. So sekarang makmum tak tahu ini sengaja ke atau tak sengaja, maka makmum tak boleh ikut. Pasal dia tak ada dia dalam keadaan keraguan dan hukum tidak berlandaskan keraguan. Subhanallah. So ini berkenaan dengan secara ringkasnya tentang orang yang meninggalkan meninggalkan tahiyat awal. Begitu juga boleh dikiaskan berkenaan dengan membaca doa qunut. Baik. Kemudian sekarang ini pengarang masuki bab yang baru, faslun ab'adu salati sab'a. Sunat ab'ad di dalam solat itu ada 7. Ini sekarang ni barulah pengarang memasuki berkenaan dengan sunat ab'ad. Ab'ad ini diambil dari perkataan ba'dun, bermakna sebahagian. Kerana sunat ab'ad ini ia seolah-olah menyerupai rukun. Maka sebab itu dinamakan sebagai sunat ab'ad. Di mana jika mana ditinggalkan sunat ab'ad ini, sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja, disunatkan melakukan sujud sahwi. Baik. Jadi pertama sekali dia mengatakan di sini adalah at-tasyahudul awwalu wa qu'uduhu wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Pertama sekali adalah melakukan tahiyat awal. Membaca tahiyat awal ini termasuk daripada sunat ab'ad. Wa qu'uduhu, dan duduk ketika membaca tahiyat awal. Wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat awal. Jadi ini tiga-tiga ni kategori tahiyat awal sebenarnya. Tahiyat awal satu, duduk ketika tahiyat awal, lagi satu berselawat ke atas Nabi ketika tahiyat awal, lagi satu. So total dah ada 3. Kemudian wassalatu 'alal ali fit tasyahudil akhir, dan membaca selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat akhir. Membaca selawat ke atas Nabi ketika tahiyat akhir hukumnya adalah wajib.
Dia adalah rukun qauli. Tapi berselawat ke atas keluarga Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ini termasuk sunat ab'ad. Ketika mana? Ketika tahiyat akhir. Baik, sambung lagi. Wal qunutu, dan membaca doa kunut. Membaca doa kunut ini yang disunatkan, yang termasuk sunat ab'ad ini pada dua tempat. Ini dinamakan sebagai kunut ratibah. Kunut ratibah ni kunut yang memang sudah ditetapkan tempatnya. Kunut ratibah ni ada dua. Yang pertama, rakaat kedua, iktidal rakaat kedua bagi sembahyang subuh. Ini dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua adalah rakaat yang terakhir bagi sembahyang witir pada separuh akhir Ramadan. Ini termasuk sunat ab'ad. Jadi kalau contoh, sekarang ni kita sembahyang witir. Bulan Ramadan, contoh malam ke-20, malam ke-21 dan sebagainya. Rakaat yang terakhir itu kita disunatkan membaca doa kunut. Dan hukumnya adalah hukum sunat ab'ad. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja atau tak sengaja, disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Disunatkan melakukan sujud sahwi. Pasal kunut ni dia ada dua. Satu kunut rawatib atau kunut ratibah. Yang kedua adalah kunut nazilah. Kunut nazilah ni dibaca pada setiap sembahyang ketika mana berlakunya bala bencana terhadap umat Islam. Sama ada dalam negeri sendiri ataupun tempat lain-lain. Diserang, gempa bumi, penyakit berjangkit dan sebagainya. Kemarau dan sebagainya. Baik. Balik berkenaan dengan tadi, membaca doa kunut ini termasuk daripada sunat-sunat ab'ad. Baik, kemudian wa qiyamuhu, dan berdiri ketika membaca doa kunut. Dan berdiri ketika membaca doa kunut. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi, dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya dan sahabatnya ketika membaca doa kunut, iaitu pada ujung doa kunut. Adapun menyambung walhamdulillahi rabbil alamin ketika baca doa kunut, maka hukumnya tak sunat. Nak baca boleh tapi tak disunatkan. Tak mengapa kalau dia nak baca, cuma tak disunatkan saja. Biasa yang kita baca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terus kita sujud. Bila kita sujud tu, ada yang turun tangan macam gini juga. Sujud sampai tangan baru letak. Tak payah. Pasal kita cuma angkat tangan tu bila kita baca doa kunut. Bila dah baca doa kunut, dah tak payah angkat tangan. Dan lagi satu tak sunat untuk sapu muka bila dah baca doa kunut. Kan nanti tambah lagi pula taqabbalallahu minna wa minkum, lagi satu kacau. Jadi kerana apa? Tak disunatkan sapu muka kerana kita berada dalam solat. Kita nak minimize, nak mengurangkan perbuatan seberapa banyak mungkin. Subhanallah. Jadi inilah secara ringkasnya berkenaan dengan sunat-sunat ab'ad, di mana jika mana kita meninggalkannya dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka batal, maka kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Adapun sunat-sunat yang lain dinamakan sunat-sunat hayat, seperti zikir dalam rukuk dan sujud, seperti membaca surah, seperti membaca takbir intiqal, maka itu termasuk sunat-sunat hayat. Jika mana kita melakukan sujud sahwi, maka batal sembahyang kita. Pasal itu bukan time dia, atau bukan masanya, ataupun bukan keadaan di mana kita disunatkan melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung membicarakan berkenaan dengan tajuk lain pada esok hari insya-Allah. Baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Amin amin amin. أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا